Kenali gelung for dalam PHP. Gelung ni looping, ulang. Dia berulang-ulang-ulang. Kita letak satu syarat siap-siap. Kalau kita nak 1 hingga 10, maka dia akan buat untuk 1, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4 sampai 10. Gelung tu akan berulang sebanyak 10 kali, di mana nilai yang kita letak dalam gelung tu dia akan meningkat satu persatu. Ikut macam mana kita nak lah. 1 persatu, 2 per 2 ke apa-apa lah. Dia digunakan dalam macam-macam situasi. Dia kalau kita tengok dari segi basic dia, simple sajalah. Letak gelung, beritahu nak banyak mana dan dia akan jalan lah. Tapi bila kita nak tengok situasi itu ada macam-macam kemungkinan. Sekali lagi kita akan tengok contoh penggunaan gelung dalam situasi sebenar. Kalau ni mula-mula saya perkenalkan dulu yang kata gelung for tu. Kita tengok coding dia. Okey. For $i sama dengan 1. Lepas tu $i kurang ataupun sama dengan 12. Lepas tu $i plus. Okay, ni kita buat lagi. I itu mula 1, lepas tu 2, 3, 4, 5 sampai 12. Sebab di sini kita gunakan simbol kurang atau sama dengan. Jadi dia sehingga ke I itu sama dengan 12 dia boleh jalan. Okey, benda yang kita nak buat adalah echo $i darab 7 sama dengan cantum di sini adalah $i darab 7. Okey. Oh, lagi satu kita kena letak BR. Okey. Jadinya dia akan paparkan $i iaitu 1, 2, 3 darab 7 ni sebanyak 12 kali, 12 baris. Kita guna BR. Dan sambung dengan iaitu nombor tu darab dengan 7. Kita tengok hasil dia nah. Macam tu. 1 kali 7, 2 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5 ni sebab dia I ni, dia meningkat ni dia. X7 ni, yang ni memang dia tetap lah. Sama dengan pun tetap juga. Tapi yang belakang ni. Yang ni $i, iaitu nilai itu darab dengan 7. Masa round pertama, $i ni adalah 1, dapat 7. Round kedua, $i adalah 2, darab dengan 7 dapat 14. Round ketiga, dapat 21. Macam tu yang dikatakan for. Dia mesti ada 3 benda dalam ni. Yang pertama sekali, bagi tahu dulu. Mula-mula kita kena ada variable apa nak pegang. Bagi tahu dulu nilai dia berapa. Katakanlah bermula dengan 1. Lepas tu syarat dia apa? Iaitu kurang ataupun sama dengan 12. Jadi 10, 11, 12 termasuk. Lepas daripada 12, tak ada, dia mati dekat tu lah. Yang ketiga, cara dia meningkat. Yang ni I++, ini dia akan naik sebanyak 1, 1, 1. Boleh juga cara yang banyak, bergantung lah. Dan dalam ni, ingatlah curly bracket mesti ada buka tutup. Di antara buka dan tutup curly bracket lah apa operasi kita nak buat. Nak bubuh gambar berapa banyak ke, nak buat ayat, nak bunyi lagu, apa benda pun dalam ni lah, dalam curly bracket ni. Okey, itu adalah asas for yang simple. Lalu ni saya akan tunjuk contoh for kita guna dalam situasi sebenar, dan dalam for tu ada for lagi. Dia akan di looping lagi nah. Kita akan buat untuk kalau kita nak menabung, menyimpan duit. Okay, kita akan buat table. Dalam table tu ada TR, dalam TR tu ada TH. Okey. Table ni bolehlah border 1. Bagi nampak. Okey, dalam TH ni sini kita nak letak yang pertama sekali adalah kotak kosong dulu, tak buh apa-apa. Sebab di sini kita akan nanti tengok dia faham lah kenapa kotak kosong. Kita buat lagi satu TH, yang ni kita nak buh 1 hingga 10. Jadi kita kena buka PHP, lah ni kita kawasan HTML. Nah, ini kita nak buat tahun. $tahun sama dengan lupa kena for $tahun sama dengan 1. $tahun kurang ataupun sama dengan 10. Kita buat kurang daripada 10 ya, tingkat 9 je. Kita
kita boleh ubah lah angka tu. Dan dolar tahun plus. Jadi di sini kita nak echo TH. Dalam tu dolar tahun, tutup balik TH. Okey, yang ni dia akan keluar satu table ada 10 kotak. Kotak pertama kosong ni. Tak ada apa. Macam tu. Ni kotak pertama TH tak ada apa, nampak kecil je. Lepas tu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang daripada 9 lah. Kurang daripada 10. Kita nak tekan 9 je. Dia keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Okey, itu selesai dah untuk baris pertama. Untuk baris kedua pula, kita nak buat turun ke bawah. Yang ni kita nak buat, sebenarnya kita nak buat untuk kita nak simpan duit, atau kita menabung lah. Kita buat simpan je lah. Setiap bulan, sebulan berapa kita nak menabung. Okey, buka PHP. Dia ada beberapa pilihan lah kita nak menabung ni. Kita nak simpan sebulan 100 ke, sebulan 200 ke, sebulan 300 ke. Tapi kena tetap. $4 bulan. Boleh simpan lah. Boleh simpan sama dengan 100. Kita mulakan dengan sebulan 100. Ni cara kita nak tengok berapa kita nak dapat. Kemudian simpan kurang daripada 1000. 100 ni maksud RM1. Tapi tak boleh buat tanah dolar. Tak boleh buat RM sebab dia kena nombor. Artinya paling tinggi kita nak simpan pun sebulan 1000 lah. Dan dolar simpan. Yang ni bukan plus sebab kita nak mungkin RM100, mungkin RM200, mungkin RM300. Jadi kita buh sama dengan 100. Mana kata looping tu dia akan meningkat secara 100%. Saya tengok lah. Sekarang ni dah buat 4 tu. Kita tutup PHP. Buka balik siap-siap, kita takut lupa. Okay, dalam ni ada TR dan TD. Tapi untuk tepi ni buat TH jugalah loop. Okey. Dalam TH ni kita kena echo lah. Echo dolar simpan. Berapa kita nak simpan. Kita balik. Okay, perhatikan lah. Yang ni baru ada satu TH. Tapi tak payah tengok untuk kolom ni dulu. Belah ni tak lagi. Nak tengok kesan kita buat 4 dalam ni. Dia akan keluar. Dia nak beri cantik sikit. Bubuhlah RM kat sini. Kita simpan RM100. 100, 200, 300 sampai 900. Yang ni pula tahun. Tengok setiap tahun banyak mana kita akan dapat. Di dalam ni kita kena ada lagi satu looping. Jadi buka PHP dulu. Tutup siap-siap. Jangan lupa looping sini 4. Ini tahun ni 1 sampai 9 ni. Jadi kita boleh pakai yang ni je. Buka di paket dalam ni. Tutup PHP. Buka balik siap-siap. Jangan lupa. Dalam ni kita nak buat TD. Okay, dalam TD itu nanti akan berlakunya operasi untuk nak kira. Kalau kita tengok dulu. Cuma ada kotak je dulu sebab kita buat for tahun 1, tahun kurang daripada 10, tahun plus. Jadi dia akan jadilah sebanyak 9 kali looping untuk tahun ni. Tapi yang ni dia ulang lagi bawah ni, sini. Itu setiap simpanan ni. Yang ni dikatakan nested looping ni. Dalam 4 ada 4 lagi. Sini dah 4. Dalam ni ada lagi 4 anak dia pula. Dalam ni dia akan ulang ikut berapa kali pula. 4 ni akan buat dah sebanyak 9 kotak. Kotak 1/9. Kemudian 4 ni menyebabkan 4 ni berulang. 4 yang di dalam ni akan ulang lagi. Ulang lagi.
Sebenarnya di sini kita nak paparkan angka dah. Saya buka PHP. Kita nak paparkan iaitu simpan darab dengan tahun. Simpan, campurlah darab dengan tahun, darab dengan 12. Mai mana 12? 12 tu 12 bulan. Ni kita simpan sebulan-sebulan. Sebulan RM1. Darab dengan tahun. Artinya darab dengan 1. Darab dengan 12. Jadi RM1 darab dengan 12 bulan. Kalau kata tahun yang ke-8, simpan tu RM1 darab dengan tahun yang 8. 100 darab 8 darab dengan 12. Darab dengan 12 kali 12 bulan. Kalau kita simpan sama RM1 selama 8 tahun. Kita tengoklah. Ni dah siap dah coding ni. Dah ada echo dah, output dah. Itu dia. Kita maksimah dia. Macam ni. Kalau kita simpan RM100 selama 5 tahun dapat RM5,000. Kalau simpan sebulan RM500 selama 6 tahun dapat RM36,000. Jadi ikut target kita lah dan kemampuan kita. Kalau kita mampu simpan sebulan RM800, kemudian target kita selepas 8 tahun kita nak pakai. Di sini lah. Dan kita akan dapat RM76,000. Kalau kita simpan sebanyak ni. Kemudian tempat mana kita simpan tu, yang tu akan menentukanlah pula faedah simpanan kita dapat tu. Inilah contoh looping yang ada gelung, ada sarang. Nested looping. Dalam for tu ada for lagi. Jadi kita kena faham betul-betul bahawa di dalam for ni ada curly bracket, ditutup dia, ada anak dia. Dan anak dia kita nak buat TR. TR artinya satu baris ni. Setiap baris tu akan ulang ikut for ni. Dalam TR tu ada satu TH dan ada pula TD. TD ni pula ada 9 kali. Sebab dia duduk dalam for ni pula. For ni pula, dia anak pada kawan ni, dia akan ulang ikut bilangan tu. Tapi apa yang jadi dalam dia ni pun akan ulang juga. Hasilnya yang kita nampak lah, akan jadi banyak lah. Itulah cerita tentang kenali gelung for dalam PHP.